Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sudul asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala sihat semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dan seluruh daripada pengurusan surah An-Nur, mudah-mudahan semua sekali kita dalam taufik hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik, perbincangan kita adalah tentang sabar itu cinta. Dalam pertemuan yang sebelum ini, saya senantiasa mengulang dan mengajak hadirin untuk membawa suatu perkara yang mana sabar yang telah kita maknakan selama ini. Jadi saya lah lontarkan, saya maklumkan dah 2 kali pertemuan. Ada kala saya mengulang benda yang hampir sama, makna adalah semata-mata untuk mengajak hadirin semua sekali melihat bagaimana cara kita memaknakan sabar selama ini. Baik, sekiranya kita faham benar tentang sabar yang telah kita maknakan selama ini dengan cara kita, bermaksud sifat ini telah pun menjadi suatu perkara yang memberi suatu beban lah. Seolah kita berasa sifat ini membawa mudarat ke atas diri kita. Sebab kita pernah memaknakan sabar itu senang je sebut, susah nak buat. Betul tak ni? Sedap lah sebut, senang lah cakap, buatnya susah katanya. Baik, kalau itu cara kita memaknakan sabar, maka selama-lamanya kita tidak memperolehi suatu daripada keutamaan yang ada pada sifat ini. Baik, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sabar yang kita bincangkan pada asas daripada lafaz sabara, yang bermaksud pada lafaz sabara itu bermaksud menahan. Pertama, asas pada makna sabar, apa itu sabar, siri yang seterusnya kita bincang. Sabara itu maksudnya menahan. Baik. Kemudian pada lafaz as-sabr, alif lam sabara itu pula padanya ada membawa 3: menahan, jiwa yang kental, menyatukan. Pada lafaz as-sabru, alif lam sabara, padanya pecah kepada makna menahan, jiwa yang kental, menyatukan. Bila dimaknakan pada menahan, maka ia adalah suatu daripada keupayaan diri hadirin semua sekali, termasuk saya, berupaya untuk dia bersabar menahan. Boleh tak ni? Malam ni dia agak akademik sedikit. Yang ni kita nak bawa makna yang sepatutnya kita faham, dan sepatutnya kita ambil maklum yang telah dibincangkan oleh para ilmuwan Islam. Bukan lagi sabar yang kita maknakan dengan cara kita. Boleh ya? Baik. Pada sabar itu, bila dimaknakan pada menahan, keupayaan seseorang itu menahan diri untuk bersabar atas sesuatu. Kalau pada sabar itu dimaknakan jiwa yang kental, maksudnya dia menahan, dia duduk dalam ujian itu dan mampu berada dalam ujian itu. Kuat jiwa dia.
pada menyatakan sabar itu menyatukan, bermaksud orang yang sabar itu menyatukan jiwa untuk melawan rasa. Bila sabar itu dimaknakan menyatukan, bermaksud seseorang itu yang mana sabarnya menyatukan jiwa untuk melawan rasa. Kental lah tu, kental lah, kuat. Sebab apa? Sebab rasa ada dalam diri kita ni. Daripada awal-awal kita dah jumpa, dah bagi tahu rasa yang ada dalam diri hadirin semua sekali, rasa yang berbagai rasa. Dan kalau rasa ni, kalau kita makna dari sudut sekarang, dia panggil emosi. Betul tak? Emosi. Dari sudut emosi hadirin, saya dan semua yang ada, dia berbeza-beza. Maka perbezaan yang paling ketara adalah orang yang mampu mengurus rasa itu. Maka disitulah padanya kesabaran. Baik. Dalam kaedah tasrih bahasa Arab, sabara, sabar, menahan. Bila dia datang tasbiru, maka dia adalah orang yang berusaha untuk sabar hari ini dan akan datang. Fi'il mudhari. Dia sabara yasbiru atau tasbiru, dia mengadakan, menghadirkan rasa sabar itu untuk hari ini dan akan datang. Boleh Boleh ikut tak ni? Sebab sabar ni perkara yang Allah bincang. Ya, ada lafaznya dalam firman-firman Allah Ta'ala. Luas perbincangan dia. Dan Rasul kita adalah Sayyidus Sabirin, penghulu kepada kesabaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nak ulang ni, apa yang saya lontarkan awal-awal dulu untuk capahkan apa yang hadirin telah ada dalam minda masing-masing, memahami bahawa sabar yang hadirin maknakan selama ini jauh dengan apa yang dimaknakan oleh para ilmuwan. Seolah-olah kita menafikan sifat ini yang memang perlu dan wajib atas diri kita. Kita nafikan tak perlu, malah kita melalui jalanan hidup ini redah begitu je, lepas-lepas, tak lepas. Macam mana? Tapi takat hari ni semua lepas. Betul tak ni? Lepas je, sampai je hari ni. Alhamdulillah hidup kita ni, yalah, hidup tu dengan cara yang macam mana? Boleh Maka dia semua yang kasih Allah Ta'ala, bila dimaknakan isbir, maka ia adalah orang yang melatih diri untuk beroleh kesabaran itu. Alif sabara, dia, saya yang melatih diri untuk mendapat kesabaran itu. Sabara, mendidik diri dan orang lain untuk mendapat kesabaran itu. Baik, perbincangan kita hari ini, saya adalah seorang yang berusaha untuk melatih diri agar beroleh kesabaran. Saya pun ajak hadirin pula untuk sama-sama mendidik diri agar beroleh sifat sabar ini. Boleh tak ni? Maka hadirin pula sama dengan ahli keluarga, termasuk diri sendiri juga adalah melatih diri untuk beroleh sifat ini dan ajak ahli keluarga untuk sama-sama mendapat sifat ini. Tanggungjawablah semua sekali. Boleh? Tanggungjawab. Kenapa? Nanti kita akan jumpa bab hukum. Apa hukum sabar? Akan jumpa. Kena bersabarlah, tunggu sampai-sampai kepada topik perbincangan itu. Betul tak? Hadirin, baik. Bila kita melihat makna sabar, apa yang dinyatakan para ilmuwan Islam mengatakan pada sabar itu, apa dia? Syekh Abu Ali Ad-Daqqat berkata, yang dimaksudkan dengan sabar ialah tidak menentang
takdir yang telah ditentukan. Baik, Abu Ali Ad-Daqat berkata, para ilmu Islam ni kata apa? Makna sabar, yang dimaksudkan dengan sabar ialah tidak menentang takdir yang ditentukannya. Maka semua hadirin bergerak dalam takdir Allah. Semua setuju tak ni? Soalan, betul tak? Kita bergerak dengan takdir Allah. Maknanya kita ni bila berasa pada diri ni, setengah ni minta maaf dan kena perbaiki. Bila berasa apa yang berlaku pada dirinya memenuhi kehendak dirinya, dia suka seronok je. Bila sesuatu itu tidak menapati dengan kehendak dirinya, apa yang berlaku? Mencemuh ke tak? Melawan ke tak? Mari bahasa pertikai ke tidak? Sesuatu yang tidak memenuhi kehendak dirinya. Maka dari semua sekali yang dikasihi Allah Ta'ala, seluruh dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, adakah ianya semua memenuhi kehendak kita? Saat datang suatu perkara yang tidak memenuhi kehendak kita, hadirin buat apa? Bila ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abu Ali Ad-Daqat dimaksud sabar tidak menentang takdir yang ditentukannya. Baik, Ibnu Athaillah berkata, yang dimaksud dengan sabar apabila ditimpa suatu musibah, penerimanya tetap menerima dalam keadaan baik. Ini makna ni. Ditimpa musibah, penerimanya tetap di dalam keadaan baik. Boleh? Lain. Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, sabar ialah menelan kepahitan tanpa bermasam muka. Menelan kepahitan. Baik, soalan pahit ni kita mudah faham gini lah. Siapa yang ada pengalaman semua sekali ni, dia telan ubat senyum je. Dia telan ubat senyum je. Tahu dah kalau kata ubat sebut ubat je, hadirin maklum tak? Ada tak orang jenis makan ubat dengan pisang? Habis pisang 3 biji, Panadol tak terlepas-lepas lagi. Pisang habis dah, konon letak dalam pisang. Panadol tu pisang je habis. Nak telas biji pun susah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bila keperitan yang berlaku dalam hidup seseorang, siapa yang lalu setiap kesulitan ujian itu dia senyum berlapang dada, tak bermasam muka pun ada. Ni nak fahamkan tentang sabar. Boleh ni? Kita ambil makna tu, kita fahamkan dulu makna yang dibawa, yang dibincangkan oleh para ilmuwan Islam. Al-Amr bin Uthman Al-Makki berkata, sabar itu ialah kamu tetap bersama Allah. Kamu tetap bersama dengan Allah. Sabar yang dimaknakan oleh Amr ibn Uthman, sabar adalah keteguhan hatimu bersama Allah dan menerima ujian darinya dengan hati yang lapang. Saya ulang. Amr bin Uthman Al-Makki berkata, sabar adalah keteguhan hati bersama Allah dan menerima ujian darinya dengan hati yang lapang. Itu makna sabar. Bila dilontar balik soalan kepada hadirin semua, sabar yang hadirin maknakan selama ini menepati tak sabar yang dimaknakan oleh para ilmuwan? Kena tanya gitu. Boleh tak ni? Sebab kita pun melihat bahawa apa yang kita maknakan sabar selama ini, kalau nak dimaknakan dengan
kamu menerima tidak menentang takdir yang telah ditentukan. Jadi selama ni tidak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, Imam Ghazali menyusun kepada makna sabar dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab sabar dan syukur, membahagi kepada 3, yakni menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemaksiatan atau kemungkaran, menerima segala ketentuan. Kalau dalam training saya sebut 3M: menahan, mencegah, menerima. Menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemungkaran, dan menerima segala ketentuan. Baik, kedua yang di atas ini insya-Allah ada yang mampu untuk melaluinya dengan baik, yakni menahan diri dalam taat. Hadirin adalah orang yang berupaya menahan diri dalam taat, dan telah pun dibuktikan mereka yang mampu melakukannya, iaitu paling utama waktu puasa Ramadan. Hal ni semua terbukti. Yang beriman, iman yang mutlak dia buat, maka dia pun menahan diri dalam ketaatan, terbukti. Solat sama juga. Hadirin mula sahaja mengangkat takbir Allahu Akbar sehingga memberi salam, maka tak berlaku sesuatu selain daripada taat sepenuhnya. Tak ada hak rasa rehat sekejap, panjang pula imam baca tak kejap, lepas tu sambung balik. Ada? Tak kan? Semua buat dengan taat, menahan diri dalam ketaatan. Seterusnya, hadirin, saat berhadapan dengan sesuatu yang hadirin adalah orang yang beriman dan bertakwa, datang suatu benda yang berupa dosa, hadirin kekal menahan diri dalam ketaatan itu. Begitulah. Dan mencegah diri dari melakukan kemungkaran. Apa yang berupa mungkar, hadirin adalah orang yang taat dalam perintah. Cegah, menahan diri. Mencegah, tidak berbuat sesuatu. Maka yang ketiga inilah yang dimaknakan tadi oleh Abu Ali Ad-Daqqat berkata, yang dimaksudkan dengan sabar ialah menentang takdir, yang tidak menentang takdir yang ditentukannya. Kerana apa? Menerima segala ketentuan. Maka ke atas semua manusia ada setengah daripada setengah, walaupun dia menahan diri dalam ketaatan, mencegah diri dari melakukan kemungkaran, ada kala dia teruji apa dia untuk menerima ketentuan itu, ada kalanya dia teruji. Lihat ni, nak terima, subhanallah. Saya suka contohkan gini, dan saya harap hadirin ada jawapan. Jawapan sungguh. Hadirin pernah sebut apa? Hak nak menerima ketentuan, tak ada benda. Contoh hak paling mudah, hadirin siap-siap nak pergi kerja, nak pergi dengan motor, hujan turun, hadirin sebut apa? Soalan saya, hadirin sebut apa? Siap-siap dah makan, nak pergi kerja dengan motor, hujan turun, ataupun atau apa-apa urusan lah hadirin nak turun, hujan je, hujan, sebut apa? Dah ada jawapan masing-masing dah? Dah ada kan? Kau sebut apa ni? Sebut apa? Tunggu, saya Allah Alam, saya bukan tanya kat sini, banyak tempat dah tanya ni sebenarnya. Jawapan Masya Allah. Kalau untuk cover soal, bila lontar soalan ini, dia nak cover jawapan dia, disebut okey Ustaz, Alhamdulillah. Okey, kita tak nafi, nak puji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Keadaan ni sebut hujan pula dah, gitu ke? Ke salah saya jawapan ni? Pernah dilontarkan soalan antara penanam padi dengan penoreh getah.
Masa tu hujan turun, siapa hak memerlukan? Dan siapa hak menafikan? Boleh tak ni? Orang menoreh getah dengan orang nanam padi. Siapa yang berkehendak pada hujan? Siapa yang menafikan hujan? Kita pun fikir mudah lah, kata tak? Yang menafikan hujan turun adalah orang yang menoreh. Namun sebelah rumah dia je kawan tu tanam padi. Dah lama air tak turun, kering dah padi. Perlu tak padi? Perlu. Sekarang boleh terima tak ketentuan ni? Soalannya, soalan boleh terima ke tak ketentuan ini? Ada. Kita nampak, alah takkan perkara ni biasa. Biasa yang kita melihat, namun dari sudut lafaz kita sebut apa? Sebut apa? Sampai kita bila belajarkan, bila guru bagi tahu, bila sampai manusia menafikan setiap daripada rahmat yang diturunkan dengan merungut, maka setiap rahmat itu insya-Allah bertukar jadi bala. Kenapa? Kerana kamu sendiri yang menafikan. Hujan je, hujan, kataan hujan turun. Kalau Shah Alam hujan lebih daripada 2 jam, banjir. Betul? Asal hujan, sudah lebat lain macam ni. Adakah hujan itu membawa bala atau rahmat? Asal. Namun kita membawa suatu perkataan, alah hujan lah pula orang dah gini. Siapa yang menafikan ketentuan itu? Hadirin, kenapa perlu jaga perkataan? Kerana setiap daripada rahmat Allah Ta'ala itu tadi boleh bertukar dengan sebab kita sendiri. Punca lidah kita, diri kita. Maka kalau satu tempat itu penuh dengan manusia yang melafazkan perkataan-perkataan yang tidak ada kesabaran pada lidah, penuh dengan makian, cacian, apa semua sekali, dan tidak mustahil seluruh dunia dan seluruh negeri dan tempat kita sendiri diundang dan datang padanya kecelakaan, bala dan pelbagai, disebabkan kita juga. Boleh? Sebab kadang-kadang kita ni menafi setiap perkara hak berlaku, kita mulakan dengan merungut. Malah merungut itu merungut kepada siapa? Begitu. Boleh tak ni? Baik, ada ni semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itu, dalam memaknakan sabar ini adalah suatu perkara yang hadirin kena ada suatu usaha untuk beroleh kefahaman. Kena ada usaha dan kena memaknakan sabar mengikut apa yang telah dibincangkan, yang apa dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan memaknakan sabar mengikut selera dan kehendak kita. Kalau kita maknakan sabar dengan cara kita, maka selama ini kita memang dah menafikan sifat ini. Kenapa? Kerana kita dah sebut sabarlah. Betul tak ni? Kerana kita dah sebut pandailah kau suruh aku sabar. Kerana kita dah sebut sabar ini ada batasnya. Betul tak? Keterbatasan sabar itu selagi mana kau tidak melawan kehendak Allah Ta'ala, maka kamu kekal dalam kesabaran itu. Begitu. Namun kita maknakan jangan sampai aku hilang. Maka bila menyatakan jangan sampai aku hilang sabar, sabar yang telah kita bincangkan selama ini dimaknakan dengan iman, maka tukar perkataan sabar itu kepada iman. Jangan sampai aku hilang iman. Wa iyazubillah. Hilang iman, habis manusia. Kosong. Hilang iman, rosak, habis. Boleh tak ni? Baik. Suatu hari Asyibli, seorang ahli sufi, melalui satu jalan, dihalang oleh sekelompok manusia dan berkata kepadanya, Asyibli tanya kepada kelompok itu, kamu ni siapa? Dalam satu lorong disekat oleh kelompok manusia, 2-3 orang sekat.
Asyibli tanya, kamu ni siapa? Mereka yang kelompok tu menjawab, kami adalah kekasihmu yang datang untuk menziarahimu. Oh, nak cerita orang hak sekat dia ni orang yang memang suka kepada dia dan mengisytiharkan dirinya, aku adalah kekasihmu yang datang kepadamu untuk ziarahimu. Maka Syibli buat apa? Ambil batu 2-3 ketul, baling kat budak-budak ni, hak sekat dia ni. Baling, lari habis. Baling, semua lari. Maka Syibli kata apa? Jika benar engkau mencintaiku, tentu kamu sabar dengan ujianku tadi. Anak bagi tahu tentang kental. Kalau betul dah suka, kena baling, senyap je lah tak? Dah kata sayang, mak ni kata kekasih. Hadirin ada pengalaman bercinta? Kau tak ada? Ada pengalaman kau hak telefon guna shilling tu, pegang segenggam tak, masuk cilin, kling kling kling, orang kat belakang ni puas dah batuk, tak berhenti-henti kita. Betul tak ni? Pernah tak duduk tengah-tengah panas, sanggup berpanas? Kau tak ada pengalaman? Orang kalau dah suka, kalau mencintai, dia buat kerana dia suka. Setuju? Dia sanggup merempuh. Bila saat yang dia suka, dia sanggup merempuh sesuatu yang disuka itu hingga capai apa dia nak. Setuju tak ni? Kalau dia nak, memang dia akan buat, pulun, ngorak sampai dapat. Setuju? Kau ada siapa yang sekarang ni kalau dia bercinta, dia wakilkan orang untuk ngorak? Tak? Kau ada riwayat macam mana? Kalau wakilkan orang, siapa yang akan dapat tu? Wakil tu yang dapat tak? Allahumma salli ala Muhammad. Akan dari semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebab tu saya bawa pada tajuk sabar itu cinta ini. Kenapa? Kerana Dr. Yusuf Al-Qadawi yang menyusung kitab Sabar As-Sabru fil Quran, sabar yang ada dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan kepada mukjizat sabar dalam Al-Quran. Dia mengatakan dengan yakin bahawa perbincangan tentang sabar ini semoga dapat dilanjutkan dengan tema-tema yang lain pada masa akan datang dengan taufik dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia sebut apa? Semoga dapat dilanjutkan dengan tema-tema lain pada masa akan datang dengan taufik dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana perbincangan tentang sabar, sewaktu saya kenalkan pada satu syarikat oil and gas corporate, CEO dia sendiri kata kepada staf-staf dia kata apa? Kamu kalau nak dengar cerita tentang sabar, mungkin kamu beranggapan bahawa sifat ini hanya boleh didengari di surau-surau, masjid-masjid. Mendengar perbincangan tentang sabar di surau-surau, di masjid-masjid, di pondok-pondok, madrasah-madrasah. Hari ini kamu didatangkan perbincangan tentang topik sabar ini dalam bentuk training. Seni pengurusan sabar. Gitu, hadirin. Maka tema ini telah berkembang semata-mata untuk maklum kepada hadirin, supaya ambil maklum dan duduk dalam satu daripada usaha seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis yang masyhur lagi sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang sanggup menempuh suatu jalan untuk mendapat suatu ilmu, maka Allah permudahkan padanya jalan dengan ilmu yang dia belajar itu untuk ke syurga. Maka ilmu tentang sabar adalah ilmu dari syurga untuk ke syurga. Hadirin, bila kita bincang tentang memaknakan sabar itu,
maka sabar yang hadirin mesti faham dan wajib ke atas diri mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah, dan bagaimana para ilmuwan Islam memaknakan sabar ini. Zunnun al-Misri suatu menziarahi seorang sufi, seorang waliullah yang sedang terlantar sakit, mendengar daripada mulut sufi itu merintih. Maka Zunnun al-Misri berkata, tiada hakikat cinta, tiada hakiki sebuah cinta seorang hamba kepadanya apabila dia tidak bersabar di atas pukulannya. Baik, sufi itu terus menjawab. Dia kata, yang sebenarnya hakikat kepada cinta, tidak hakikat cinta seseorang hamba kepadanya apabila dia tidak menikmati pukulannya. Gini hadirin, kita ni saat ditimpa suatu ujian sakit, sebut apa? Tadi tanya hujan, ni tanya sakit pula. Bila ditimpa ujian sakit, sebut apa? Kalau ayat untuk khabar nampak bagus, memang sebut. Hakikatnya ada yang sebut. Alhamdulillah, saya tak nafikan. Kita nak duduk dalam lafaz umum, ada kalanya kita akan sebut. Ada dah jawapan tak? Dah ada kan? Sambunglah, sambung. Kita sebut gitu. Apa yang ada disebutlah. Maka Zunnun Misri kata kepada sufi ni, muka takkan mendapat, bukan orang yang menikmati nak kata apa, hamba apabila tidak bersabar atas ujian itu. Tiada hakikat cinta seseorang hamba Allah kepada Allah bila saat merintih atas ujian itu. Gitu. Maka ahli sufi itu kata apa? Sebenarnya hakikat cinta kepada Allah itu apabila kamu tidak menikmati pukulan itu. Maka bagaimana menikmati ujian sakit itu, pukulan itu? Maka saat datangnya suatu ujian sakit, hadirin mengiringi sakit itu dengan memuji Allah. Maka tanyalah keupayaan kita. Siapa yang sakit sebut alhamdulillah sakit hari ini? Ada? Soalan ni soalan. Siapa yang di sini hadirin semua sekali dengan tengah duk sihat gini, angkat tangan, ya Allah, hari ni minta sakit 3 hari, pening kepala ke, sakit gigi ke? Ada? Sebab kita adalah dengan fitrahnya senantiasa minta, ya Allah, Allahumma shfi mardani, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Betul tak? Allahumma zuqni afiyah, ya rezeki padaku keafiatan. Betul tak? Panjang umur, sihat tubuh badan, semua hak bagus-bagus. Betul tak? Silakan, itu tak, bukan saya nak nafikan, tidak. Cuma sesekali saat diuji, hadirin terima ujian sakit itu bagaimana. Di sinilah yang nak beritahu bahawa orang yang menikmati sakit itulah berada dalam nilai sabar dia dengan Allah Ta'ala. Sekerana apa? Kerana ujian ke atas kita menerima segala ketentuan ini, baik dalam keadaan baik walaupun dalam keadaan tak baik, dia tetap dia menerimanya dengan baik. Orang kan setengah daripada setengah, dia diuji dengan suatu musibah. Waktu didatangkan musibah itu, tak tahu rungutan dia tahap mana, wallah ta'ala alam. Namun selepas dia sihat, dapat hidup dengan baik, dapat keberuntungan yang besar selepas sakit, dia pun kata, oh kalau aku tahu jadi lagu ni, dah lama aku terima sakit ni. Ada tak? Wallahualam. Tapi ada orang dengan orang yang bercakap begitu, oh kalau aku tahu jadi gini, kalau aku tahu jadi gini, dah lama aku begini. Betul tak? Tak, soalnya sekarang masa berlaku tu, kamu tahu tak nak berlaku apa selepas itu? Dan masa berlaku itu, adakah memuji Allah? Dan sampai itulah kita mula belajar tentang mengenali
sabar ini sehingga engkau melihat seluruh ujian itu adalah suatu nikmat. Nak sampai kepada saat mendapat sakit itu, maka sakit itu adalah nikmat. Nak sampai ke tahap itu, ada tak keupayaan? Kalau dalam kamus Oxford, dia maknakan passion is about ability, berkenaan dengan keupayaan, berkenaan dengan keupayaan. Ada ni boleh ikut tak ni? Boleh tak? Kau rasa berat dah? Patutlah sabar ni berat. Tak, aduh, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saat kita boleh menikmati setiap ujian itu, maka hadirin akan melihat bagaimana Allah melatih untuk kita mendapat sifat ini, yang mana kita beroleh kefahaman. Hadirin pernah mengalami pengalaman sakit yang macam mana? Wallah Ta'ala ringan ke berat, Wallah Ta'ala alam. Kalau kata di antara sakit hadirin itu 5, di antara 5 ni, ada tak kita sebut kalimah Allah yang memang kita nak sebut, yang kita kata Allah, ya Allah, sakit ni, Allah, sakit sungguh, ya Allah, sakit. Kita sebut, kita memang nak sebut. Bukan kata ya Allah, apa yang sakit ini, ya Allah, ya Allah gitu. Tapi orang mari tegur dah senyap-senyap. Kau tak kena, tak apalah, marah-marah balik. Orang suruh kita senyap, kita marah. Sampai orang kata kat kita, bang, sabarlah bang. Tahu dah, sabar. Adalah dialog-dialog saya malah diulang, banyak kali dah disebut. Banyak kali dah disebut benda ni. 5 yang kita sakit, ada tak kalimah Allah yang memang kita nak sebut? Allah, Allah, Allah. Ada sakit itu memberi manfaat dan syafaat. Karena sakit itu sifat, dan dia juga adalah makhluk. Dia juga adalah makhluk. Sama dengan mengantuk. Mengantuk juga makhluk Allah Ta'ala. Ada dia mengantuk sekarang? Tak kan? Tak. Dah yang mari bekerja, dia mari dengan tujuan untuk bekerja, biarlah, jangan nak marah kat mengantuk tu. Saya memang suka dengan seorang sahabat ni. Dia memang tak tahu dia faham apa. Dia kata apa kat mengantuk? Puing, jangan kau datang lagi padaku, aku tak perlukan engkau, pergi kau mengantuk. Dia kata gitu. La ilaha illallah. Dalam Facebook saya, masa mengantuk tu saya buat gini. Ngantuk, tak apalah, dia datang, macam mana dia kerja. Saya gitu je sambil-sambil. Dia advance daripada perkataan saya. Siap dia sebut puing, ditulis. Saya boleh sebut lah sebab dia tulis macam ni, P-U-I-I-I-I. Puing lah kan. Puing ni ludah lah kan. Allah rezeki jumpa dengan dia, sebab dia buat 2 kali. Kali yang ketiga jumpa, saya tanya dia, apa yang kamu tulis dekat Facebook tentang mengantuk? Gelak suka. Tak ada apa Ustaz, saja je kamu dengar baik-baik. Saya buat sana. Sekiranya mengantuk itu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, si fulan ini dia telah menafikan aku dan tidak berkehendak kepadaku, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, aku tak akan datang padanya lagi selama-lamanya. Agak-agak kawan tu tidur ke tak? Gitu je. Agak-agak dia boleh tidur tak? Kita tak boleh tidur satu malam pun telah ubat tidur. Betul tak ni? Dia masa tu muka cuak. Maka saya tanya, perlu tak mengantuk? Ada ni perlu tak mengantuk? Isyarat kepada nak tidur kan? Perlu berehat tak? Ada ni bayangkan tengah bawa kereta, tak ada sifat mengantuk, tahu-tahu tidur terus. Celik kat mana? Itu soalan. Allah Ta'ala alam. Jadi ini yang nak makna, yang kita memaknakan sesuatu sekiranya menepati, maka ia akan membawa nilai yang baik. Namun saat hadirin memaknakan suatu perkara itu dan bawa kepada menafikan,
banyak kerugian yang berlaku ke atas diri kita. Dahsyat kan? Sikit-sikit sudah lah dah. Kena sabarlah tunggu bulan depan pula. Wallahu ta'ala alam. Allah marzuqna fahma wal ilma. Ya Allah, rezeki kepada kami semua kefahaman dan ilmu, pengetahuan. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami semua sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas golongan yang memusuhi kami. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan mati kami semua dalam keadaan berserah diri kepadamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.